selepas ni lah. Tak kisahlah pecahan juta ke, perpuluhan juta je ke. Kamu jumpa je perkataan juta, kamu darab terus dengan juta. Dengan 1 juta. So bila darab, kita boleh potong 5 ni potong jadi 1, 10 jadi 2. Sebab 2 darab 5 kan 10, potong 10 jadi 2, 8, 4 darab 2 dapat 8. Lepas tu 0, 0, 0, 0, 0 ni kita tulis balik je kat belakang ni. Jadi jawapan nombor 1 adalah 800,000. 1 markah dekat situ. Okay, boleh? Ada yang faham tak? Faham tak setakat ni? Okey, Damian Iman. Damian Najia, boleh? Okey. Jadi kebanyakannya cikgu tengok, cikgu tanda kebanyakannya semua betul lah soalan nombor 1. Okey. Seterusnya soalan nombor 2, disenaraikan semua nombor perdana. Apa tu nombor perdana? Boleh bagi tahu seorang? Nombor perdana tu nombor apa? Boleh bagi dengan 1 dan boleh dibagi dengan dirinya sendiri. Betul. Nombor perdana ialah nombor yang boleh nombor yang boleh dibahagi dengan nombor dia dan nombor 1 sahaja. Contoh, nombor 2, 3, 5, 7. Okey. Jadi dekat 11. sini 11. Jadi dekat sini dia kata senaraikan nombor yang di antara 10 hingga 20 sahaja. Jadi dia start dengan nombor 11, 13, 13, 17, 19. 19. 19. Jadi ini adalah 2 markah. Cukup 4 nombor ni kamu dapat 2 markah. Okey. So siapa yang letak daripada nombor 2 tu, sebelum kau 10 tu pun cikgu bagi markah, tapi lepas-lepas ni tolong baca ayat soalan tu betul-betul. Kalau dia suruh senaraikan 10 hingga 20 je, kamu senarai yang itu je. Okey? Tak perlu lebih-lebih. Okey. So seterusnya soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 1 boleh faham tak setakat ni? Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Okey, kalau ada soalan boleh tanya terus Okey, soalan nombor 2. Senang je. Darjah 2 menunjukkan 4 ke peringkat nombor. Dia suruh susun dalam tertib menurun. Apa maksud tertib menurun? Daripada nombor kecil ke besar ke kecil? Besar ke kecil? Daripada nombor besar ke kecil. Bayangkan macam kamu turun tangga, daripada kamu duduk tempat tinggi, kamu pergi ke duduk tempat rendah. Rendah tu sikit, tinggi tu banyak. Dia kan sama maksud kan? Okey, jadi nombor yang paling besar dekat sini adalah nombor 186,792. Koma. Ini nombor 1. Nombor 2 yang ini. Yang ni soalan ni kalau kamu salah, rugi je. Tapi alhamdulillah semua betul lah soalan ni. Okey. Jadi kamu buat senarai ni betul, kamu dapat 1 markah sahaja. Kenapa 1 markah je? Sebab dia tulis kat situ 1 markah je. Sebab senang. 1 markah. Okey, soalan yang kedua, dia suruh cerakinkan nombor terbesar mengikut nilai digit. Mengikut dekat atas gambar rajah ni, nombor mana yang paling besar? Nombor yang First. 186,792 yang first lah kan? Okey, so dia suruh nilai digit. Kamu kena eja ke? Kamu kena tulis dalam nombor? Nilai digit Tulis dalam nombor. Ya, betul tu. Kena tulis dalam bentuk nombor. Tambahan lagi, kamu kena cerakin kan? Cerakin ni maksud dia partition. Partition maksud dia adalah kamu kena pisahkan. Kan?
pisahkan dengan buat tambah dekat tengah-tengah. So, jadi kalau nilai digit, kamu kena tulis dalam bentuk nombor. Tapi ada juga yang tulis dalam bentuk nilai tempat. Yang tu salah, tak dapat markah. So, sayang. Benda senang, kamu tak boleh dapat markah, susahlah. Jadi, untuk kamu power kertas 2 ni, pastikan benda yang senang-senang ni, senang kamu dapat. Dapat 1 markah. Okay. Untuk cerakin ni ada 2 bentuk sahaja. Satu nilai digit, satu nilai tempat. Kamu kena ingat 2 benda tu sahaja kalau kita nak cerakinkan. Okay. Nilai digit kena tulis nombor, nilai tempat kena eja. 1 markah kat situ. Okay, boleh tanda Kalau salah, tolong buat pembetulan. Okay, seterusnya. Kita tengok pula muka surat yang kedua. Okay. Dekat sini dah start dah mula orang buat salah. Soalan nombor 3. Sebab apa? Sebab pecahan. Pecahan ni ramai. Bukan ramai lah. Ada segelintir yang tak boleh nak jawab soalan nombor 3 ni. Okay. So soalan nombor 3 ni menunjukkan satu garis nombor. Jadi kalau kamu perhatikan, dia merupakan pecahan, garis nombor pecahan. So soalan A dia suruh cari nilai S. Okay, sebelum nak cari nilai S, kamu kena tahu dulu pattern nombor ni macam mana. Kan, dia punya bentuk nombor, pola nombor ni macam mana. Okay, tapi disebabkan dia punya penyebut dia lain-lain, nombor bawah dia lain-lain, kamu boleh banding tak? Boleh banding tak mana besar, mana kecil? Kalau penyebut dia lain. Kamu boleh? Okey, alhamdulillah kalau boleh. Okey, tapi biasanya kalau nombor yang bawah ni lain-lain, kita susahlah nak bandingkan yang mana yang besar, mana yang kecil kan? Jadi, cara kita adalah kamu kena samakan semua penyebut tu untuk menjadi satu nombor. Okey. Jadi nombor yang paling sesuai yang kita kena tukarkan dekat bawah ni, nombor penyebut dia adalah nombor apa? 12. Nombor 12. Okey. So, 6 kali berapa jadi 12? 6 kali 2. 6 kali 2. Jadi atas bawah kena kali 2 lah. 4 kena kali berapa untuk jadi 12? 3. 3. Atas bawah kena darab 3. 3 darab dengan 4. Okey, atas bawah kena darab 4. 12 tak payah tukar. 2 kena darab berapa? 6. 6. Jadi kena samakan penyebut dahulu, barulah kamu boleh nampak pattern nombor tu dan kamu boleh tekalah S tu berapa. Okey. Sekarang kita dah nampak dah pattern 2, 3, 4, 5, 6 dan S adalah 7/12. 7/12. Boleh nampak tak? Jadi, kamu nampak tak? Dia punya markah dia 1 markah je. Bila 1 markah, dia punya jalan kira tak banyak. Jadi kalau kamu nak tentukan jalan kira dia banyak ataupun tak, kamu tengok markah dia. Kalau markah dia 1, maksudnya jalan kira dia tak banyak. Jalan kira dia mungkin ada 1, 2 macam tu. Dapat 1 markah. Kamu boleh tulis jalan kira kamu dekat mana-mana je, tapi janji dalam kertas ni. Jangan luar kertas, nanti luar kertas tak dapat markah jalan kira pula. Kamu tulis semua jalan kira dalam kertas ni. Cikgu dia akan cari juga markah untuk kamu. Cari juga. Okey, so no A 7/12. B pula, dia suruh darabkan dengan 1/3. So kamu boleh nampak soalan B dia ada kaitan dengan soalan A. Kalau kamu salah soalan A, B pun kamu salah. Walaupun kamu darab tu dengan betul. Okey. Cikgu saya duduk kat kampung, kertas saya duduk kat rumah saya. Okey, Damian Najihah. Okey, kalau macam tu Damian Najihah kamu tulis Okay, cikgu maklum Okay, so darab je. Kalau kita nak darab pecahan, mula-mula first kali kamu tengok dulu nombor tu secara bersilang.
Okey, secara bersilang. Mula-mula tengok dulu 7 dengan 3. Dia ada tak kaitan? Maksudnya dia ada tak dalam sifir mana-mana? Tak ada. Tak ada. Dalam sifir 3 tak ada 7 kan? Okey, so tak payah potong. Okey, seterusnya 1 dengan 12. 1 dengan 12 tak payah potong lah. Okey. Jadi bila tak payah potong, barulah kamu darab 7 darab 1, 12 darab dengan 3. So dapatlah 7/36. 2 markah. 2 markah dekat mana? 1 markah dekat jawapan, 1 markah bila kamu darabkan dengan betul. Dapat 2 markah total. Okey, Dayan dah buat dah ke kertas 2 ni? Dayan buat ke? Belum lagi? Maksudnya sebelum kelas hari ni start, tak buat lagi lah? Tak buat lagi, okey. Okey, jadi soalan nombor 3 settle. Ada soalan? Nak tanya? Tak ada. Tak ada. Dayan ada nak tanya? Tak ada. Tak ada, okey. Khalidah, ada nak tanya? Tak ada. Tak ada, okey. Soalan nombor 4 seterusnya. Okey. Boleh tak seorang tolong bacakan soalan nombor 4? Khalidah boleh bacakan nombor 4? Boleh. Jadual 1 menunjukkan bilangan kek yang dijual oleh sebuah kedai kek. Yakni membentuk satu nombor 5 digit dengan menggunakan nilai digit bagi semua yang bergaris dalam jadual 1. Apakah nombor itu? Okey, apakah nombor itu? Abi pula? Harga jual bagi setiap kek itu adalah RM12. Hitung jumlah hasil jualan kedai kek itu dalam tempoh 3 bulan. Okey, dalam masa tempoh 3 bulan Okey, jadi kita tengok soalan A. Tengok markah ada 1 markah kan? Okey, 1 markah tu maksudnya jawapan. Markah untuk jawapan je. Okey, so dia kata satu nombor yang ada 5 digit berdasarkan nombor yang dia garis dekat dalam kotak ni. Jadi bulan April dia garis nombor 7, betul tak? Nombor 7. So dia 7 tu 7 apa? 700. Okey, Mei pula dia garis nombor 2. 20. Jun pula dia garis nombor 6. 6 tu nilai tempat dia apa? Nilai digit dia apa? 60,000. Jadi, kamu kena tambah semua nombor yang bergaris ni. Jadi, jawapan dia adalah cikgu punya ni tak respon pula. Sekejap Jawapan dia adalah apa? 60,720. 60,720. 1 markah. Silap. 720. 1 markah. Okey, soalan yang kedua. Soalan yang kedua ni ada beberapa segelintir yang salah. So jawab markah dia ada 3 markah. Jadi kesimpulannya 3 markah tu jalan kira dia mesti ada 2 ataupun 3 jalan kira. Okey. So harga jual untuk satu kek, setiap kek tu maksudnya satu kek adalah RM12. Satu kek RM12. Okey, hitung jumlah hasil jualan kek kedai kek itu dalam masa 3 bulan. Okey, dekat atas dia menunjukkan 3 bulan, betul tak? April ni hasil jualan untuk 3 bulan. Mula-mula kamu kena buat apa?
Tambahkan Boleh ketiga-tiga dengar tak? bilangan K. Okey. So cara yang paling cepat adalah kamu kena tambah tiga kek. Ketiga. Oh, cikgu rasa cikgu tu sekat-sekat lah. Okey. Jadi kamu kena kejap Okey, Assalamualaikum. Boleh dengar? Boleh. Boleh Okey, so untuk cari jawapan dia, kamu mula-mula kena tambah dulu ke semua bilangan kek untuk ketiga-tiga bulan. Jadi bila kamu tambah ke semua, kamu dapat bilangan kek ketiga-tiga bulan berapa? 130,475. Okey, sekejap susah pula nak tulis. Okey, 60, 5, 9, 1, 8. So mula-mula kamu tambah 8, 16, 25, 24, 6, 7, 17, 24, 11, 15, 20, 11, 12, 13. Betul tak? Betul. Betul Okey, so bilangan kek dalam masa 3 bulan 130,475. Itu bilangan kek. Okey, dia kata nak apa? Dia nak jumlah hasil jualan. Bila kata hasil jualan mesti dalam RM. So ambil balik 130,475 ni kena darab dengan 12. RM 12. So jawapan kamu sepatutnya dapat berapa? 1.565.700. 1.565.700. Macam tu. Okay, ada tak yang buat cara lain daripada yang cikgu tunjuk ni? Tapi jawapan dia betul. Ada tak? Syafiqah lepas terdarab tu Syafiqah tambah balik dengan 130 tu. 130? Okey, kejap Kamu tambah balik dengan 130. Macam mana Syafiqah? Ulang balik cikgu berapa tangkap? Kan dah darab dengan 12. Lepas tu dapat jawapan dia bukan jawapan ni. Lepas tu Syafiqah tambah dengan 130 tu baru dapat jawapan yang ni. Oh. Okay, cikgu tengok kertas Syafiqah. Okay, selain Syafiqah ada tak yang buat lain? Tapi dia jawab betul. Tak ada? Tak ada. Okey, ada seorang tu dia buat kan. Ada seorang tu dia buat cara tu betul, dia dapat jawapan dia betul. Okey. Okey, baru cikgu faham. Okey, cara dia adalah dia buat apa? Setiap bulan April, bulan Mei, bulan Jun, setiap bulan dia akan darab dengan 12. Mei, April dia darab 12, 54,728 darab dengan 12 dapat jawapan kan? Lepas tu bulan Mei 9,829 dia darab 12 dapat jawapan. Jun 65,918 darab 12 dapat jawapan. Kemudian jawapan untuk ketiga-tiga bulan tu April, Mei dengan Jun dia tambahkan. Itu pun betul juga. Cuma jalan kira dia panjang lah. Tapi tak apa. Markah dia tetap 3 markah. Okey, boleh? Jadi cara yang paling cepat lah kamu kena tambah dulu ke semua. Barulah kamu darab dengan
12. Okey, so dapatlah 3 markah tu dekat mana? 1 markah dekat yang kamu tambah, 2 markah lagi kamu dekat darab. Dekat darab tu dapat 2 markah. Okay, darab tu tak kisah kamu darab macam mana pun. Janji dapat 1,555,700. Guna lattice boleh, bentuk lazim boleh. Okay. So ada soalan setakat ni? Ada Dapat jawapan Okay. Seterusnya, soalan nombor 5. Iris, boleh bacakan soalan nombor 5? Iris? Ada tak Iris? Wah, Iris tak ada Boleh dengar tak? Boleh dengar tak? Okay. So dia tak dapat contact. Iris ada tak? Okay, tak ada respon. Okay, yang soalan nombor 5 cikgu panggil Ifah. Boleh Ifah? Boleh. Boleh, okay. Soalan nombor 5, tolong baca. Raja 3 menunjukkan perbualan antara 2 orang rakan. Saya sudah mengumpul 786,543 majalah lama. Saya sudah mengumpul 5,324 majalah lama lebih daripada kamu. Hitung jumlah bilangan majalah yang lama mereka berdua kumpul. Okay, jadi hitung jumlah bilangan majalah yang dikumpul oleh mereka berdua lah. Okay, orang yang pertama yang baju biru tu dia kata 786,543 kan majalah yang dia kumpul. Okay, jadi orang yang kedua yang seluar hijau ni dia mengumpul 5,324 lebih daripada orang ni lah. Okay, bila kata lebih, bukan bermaksud yang orang yang ini dia kumpul sebanyak ni. Tak, bukan. Dia kata 5,324 lebih daripada orang ini. Maksud je kamu kena cari orang ni dulu. Orang yang seluar hijau ni dulu. Okay? So bila kamu kena cari yang ni, dia kata lebih, kamu kena buat operasi apa dulu dekat sini? Tambah ke tolak? Tambah. Kamu kena cari orang yang ini dulu. Orang yang seluar hijau ini dulu. Okay, so kamu tambah 786,543 tambah dengan 5,324. Silap. Tertulis 24 dua kali. Okay. So bila kamu tambah orang yang seluar hijau ni, so kamu dapat 791,867. Betul? Betul. Orangnya itu dapat majalah dia 791,867. Ini untuk orang ini saja. Okay. Soalan dia kata dia nak jumlah bilangan untuk mereka berdua. Okay. So kamu ambil balik 786,543 tambah dengan orang yang seluar hijau ni 791,867. 10, 11, 14, 8, 17, 15. Betul? Kat mana satu markah dia? Yang ini 2 markah, yang ini 1 markah. Kamu boleh tulis markah dekat situ. Tolong tulis markah kat dalam kertas kamu supaya kamu tahu. Lepas ni bila kamu nak tulis je jawapan kertas 2, kamu dah target dah markah mana yang kamu boleh dapat. Okey, seterusnya soalan B. Hazim mengumpul separuh daripada jumlah majalah mereka berdua. Berapakah bilangan majalah lama yang Hazim telah kumpul? Okey, yang ni macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak cari yang Hazim punya? Jawapan tu bagi dengan 2. Jawapan tu bahagi dengan 2.
Jawapan tu kena bahagi dengan 2. Betul. Sebab apa? Dia ada perkataan separuh. Separuh ni 1/2 lah. Ataupun kena bahagi 2. Okey, bahagi 2. 1/2 dengan bahagi 2 ni benda yang sama. Okey, jadi ambil balik jawapan dia. Bahagi dengan 2. So nampak kan soalan A dengan B ni dia ada kaitan. Jadi kalau kamu salah A, kamu kemungkinan salah juga yang B. So jawapan dia adalah atas ni 789205. 2 markah. Okey, jadi cikgu tak tunjuk cara jawapan ni dekat bawah. Siapa yang salah soalan ni, kamu tolong buat sampailah dapat jawapan dekat atas ni nombor yang cikgu tulis ni. 789205. Tolong buat jalan kira yang bawah ni. Jalan kira ni penting Okey. Boleh? Ada soalan? Tak ada. Okey, seterusnya. Iris, Damia Iman, Imrah, boleh? Zarif? Okey ke? Zarif okey? Dayan okey tak? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, seterusnya soalan nombor 6. Okey Dayan, boleh bacakan soalan nombor 6? Jisim 3 biji durian masing-masing ialah 1 5/8 kg, 2 1/4 kg dan 2 1/2 kg. Itu jumlah jisim dalam kg 3 biji durian itu, berikan jawapan dalam pecahan. Okey, berikan jawapan dalam pecahan. Okey, Dayan rasa Dayan boleh buat tak soalan ni? Tak tahu. Okey. Jadi, tak tahu. Okey, soalan nombor 1 dia suruh cari jumlah jisim kan? Jumlah jisim kamu kena buat operasi apa? Dayan. Yang lain dah tahu dah sebab mereka dah buat dah. Dayan. Cikgu nak tanya Dayan. Hitung jumlah jisim ni kamu kena buat operasi apa? Tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi? Okey. Jadi Dayan, bila kamu kena cari jumlah, mesti kena tambah. Nampak tak? Soalan tadi pun dia kata jumlah, betul tak? Soalan pasal majalah tadi, Dayan. So jumlah lagi. Jumlah tu maksudnya kena tambah lah. So tak kisahlah kalau kamu jumpa dalam bentuk nombor bulat ke, dalam pecahan ke. Kalau jumpa je perkataan jumlah, kamu fikir balik, boleh tak kita boleh buat tambah? So boleh lah. Jadi, tambah pecahan, kamu kena tambahkan ke semua berat yang dekat atas tu. 1 5/8 tambah 2 1/4 tambah 2 1/2. Bagi jawapan dalam pecahan. So sebelum kamu nak tambah Dayan, kamu kena pastikan penyebut dia sama. Sekarang ni penyebut dia sama tak? Nombor kat bawah dia sama tak? Tak sama kan? Tak sama. Jadi kamu kena samakan dengan nombor berapa? Dia ada 8, dia ada 4, dia ada 2. Okay, cuba ingat balik. Dalam sifil 8 ada 4 dengan 2 tak? Tak ada kan? Tapi dalam sifil 4 ada 8 tak? Ada kan? So 4 kena darab dengan berapa jadi 8? 2. So 4 darab 2, atas pun kena darab 2. Bila darab ni atas bawah kena darab nombor yang sama Okay, seterusnya 2 darab berapa jadi 8? Darab 4. Atas bawah kena darab dengan
4. So tulis balik jawapan yang kita darab tadi 1/5/8 tambah 2 2/8 tambah 2 4/8. Okey. So bila tambah dia senang sikit sebab apa? Kamu ambil semua nombor bulat ni kamu tambah je nombor bulat. Kamu ambil semua pecahan ni kamu tambah dengan pecahan. Jadi kat sini nombor bulat dengan nombor bulat, pecahan dengan pecahan. Pecahan nombor atas saja tambah, nombor bawah jangan kacau. Nombor atas je kamu kacau Okey, 1 tambah 2 jadi 5. 5 tambah 2 tambah 8 jadi 5 tambah 2 tambah 4 jadi 11. 11/8. Betul? Betul. 11/8. Tapi jawapan ini bukan jawapan yang akhir. Kenapa? Sebab apa jawapan 5 11/8 ni bukan jawapan akhir? Sebab 11/8 tu nombor tak wajar. Betul. Sebab 11/8 tu bukan nombor wajar. Jadi kalau kamu nak tulis jawapan, pastikan kamu tulis jawapan dalam bentuk nombor yang wajar. Okey, baru cantik jawapan kita. Jadi macam mana kita nak cantikkan jawapan kita? 11/8 tu kamu bahagi. Jadikan dia nombor bercampur. Jadi dekat atas 1 tolak dengan 8, 11 tolak 8 dapat 3. So pecahan dia, nombor bercampur dia adalah 1 3/8. Betul? Okey, betul. So tulis balik 5 tambah dengan 1 3/8. Yang tadi kita buat tadi. 5 ni tulis balik. Dia tak hilang. Dia ada lagi. 5 tambah 1 3/8. Jadi jawapan akhir dia adalah 6 3/8. Ini jawapan akhir dia. Baru dapat 3 markah. Boleh? Okay, ada setengah kot. Bukan setengah lah. Ada seorang tu, cikgu tak ingatlah seorang segelintir lah. Ada segelintir tu dia pergi tambah nombor bawah. Itu salah, jangan. Cikgu kata kalau nak tambah nombor yang atas sahaja. Kacau nombor atas je. Nombor bawah tu kamu kacau bila kamu nak samakan. Samakan, bagi sama. Baru boleh tambah nombor yang atas. Banyak kali dah cikgu buat. Cikgu ulang benda yang sama. Okay, InsyaAllah kamu boleh ingat. Tolong ingat Kalau kamu masih tak ingat, tolong kamu buat ulang kaji. Soalan yang sama berulang-ulang. Okey, soalan yang kedua. Ayah memberikan 21/6 kg durian kepada jiran. Kira baki dalam kg jisim durian yang masih ada. Okey, so kena buat operasi apa yang dekat sini? Tolak. Tolak. Kenapa? Sebab ada perkataan baki. So kita nak tahulah ayah dia bagi 21/6, so baki yang kita ada lagi berapa? So ambil balik jawapan 6 3/8 tolak dengan 21/6. Nak samakan dengan nombor berapa ni? Penyebut dia tak sama, betul tak? Penyebut dia tak sama. Tolak kena bagi sama penyebut. Tambah dengan tolak bagi sama penyebut. Darab dengan bahagi tak perlu. Tak perlu. Tambah dengan tolak je kena bagi sama. Okey. So 6 3/8 dengan 21/6 kamu boleh jadikan dia sifir jawapan 24. Okay. So 8 kena darab 3 jadi 24. 6 kena darab 4 jadi 24. Okay. 6 9/24 tolak 2 4/24. Jadi jawapan dia 4 5/24 kg. Satu markah ke atas, satu markah dekat bawah. Yang atas ni lupa pula nak bagi satu markah Yang atas ni jawapan dia satu markah, 6 3/8 ni satu markah. Kamu tambah dengan betul satu markah. Okey. Lepas tu bila kamu
kamu dapat jawapan 5/11/8. Ini dapat 1 markah. Okay. Tapi ada seorang tu, saya tak ingatlah siapa. Dia tulis jawapan betul 5/11/8 tapi dia tak tukar kepada 6/3/8. So dia dapat 2 je lah markah dia. 1 dia tambah dengan betul, 2 5/11/8. Dia tak dapat 6/3/8 dulu. Okey, ada soalan? Tak ada Ada, okey. Cikgu bagi masa untuk tulis jawapan jalan kira dia. Okey. Soalan yang B, ada tak yang dia tulis jawapan dia lain daripada cikgu? Ada? Mestilah ada kan? Tapi ada juga yang jawapan dia lain pada cikgu, tapi jawapan dia betul. Sebab apa? Sebab dia tak perkecikkan. Jawapan dia kamu kena permudahkan. Cikgu tak silap dia punya penyebut dia 54. Bukan. 48. 48 tu boleh kecilkan lagi. Atas dia mungkin 10 kot. 10/48. Kamu check jadi pastikan kita dapat jawapan yang paling mudah. Okey, soalan nombor 7. Yang ni ramai yang salah. Ada 2-3 orang kot yang betul soalan ni. Soalan ni sangat senang. Sebab apa? Sebab dia tambah operasi je. Tambah dengan darab. Okay, soalan yang operasi. Okay, dekat sini dia tulis tambah kemudian darab dulu kan. Dia tulis tambah dulu kemudian dia buat operasi darab. Ramai yang buat tambah dulu. Siapa yang buat tambah dulu salah jawapan dia. Kenapa? Kenapa kena? Dia tak ikut prinsip Kudabatato. Ya, sebab dia tak ikut Kudabatato. Ini sangat basic, sangat asas. Kudabatato. Kalau pun kamu rasa macam susah matematik ni, pastikan Kudabatato ni kamu dapat faham. Kamu dapat buat soalan ni. Sangat senang. Sebab apa? Kudabatato, kurungan. Ku kurungan. Da tu darab. Ba tu bahagi. Ta tambah. Tolak. Jadi bila masa kamu jumpa je operasi bergabung sebegini, kamu kena buat operasi mengikut tangga, hierarki. Jadi kat sini dia kata kurungan dulu kan. So kamu kena buat kurungan dululah. Tapi dekat sini dia kena buat darab dulu. Sebab dia sebut darab dulu. So kena dah lah darab dulu. 2, 4, 3, 8, 700 darab dengan 2. Barulah betul. Okey, siapa yang salah? Tolong buat pembetulan yang ni. Tolong buat pembetulan. Dapat jawapan, barulah tambah. Nampak Dia sebut darab dulu, baru tambah. Kena ikut hierarki dia tu. 3, 6, 5, 7, 600 tambah dengan jawapan dia. So jawapan dia dapat 17, 6, 7, 8, 4. Okay, 4, 8, 7, 7, 400. Lima belas, 6, 13, 15. Ini dapat 1 markah. Kamu darab dulu dapat 1 markah. Kemudian kamu tambah dapat 1 markah.
Dan jawapan lagi 1 markah adalah, dia kata kena bagi jawapan dalam perpuluhan juta kan. Perpuluhan juta kena tulis 8.535 juta. 1 markah. Okay, macam mana dapat 8.535 juta? Macam mana Dayan? Macam mana kamu dapat jawapan ni? 8.535. Kena bahagi. Kena bahagi dengan 1 juta. Baru dapat perpuluhan juta. So ni jawapan akhir dia. Okey, boleh? Iris? Khalida boleh? Imrah? Okey, tolong ingat prinsip Kudaba Tato ni. Bila kamu jumpa je operasi bergabung, tak kisahlah nombor bulat ke, pecahan ke, perpuluhan ke. Pastikan kamu nak buat operasi ikut dia punya turutan. Ikut dia punya keutamaan. Kamu kena utamakan yang di depan dahulu. Kurungan, darab, bahagi, tambah dengan tolak. Ikut urutan dia. Okey, soalan seterusnya. Soalan nombor 8. Boleh? Boleh teruskan nombor 8? Okey, nombor 8. Okey, Fayat tolong baca nombor 8. Raja 4 menunjukkan bilangan pemadam di dalam 2 buah kotak. Berapakah beza antara bilangan pemadam di dalam kotak J dengan kotak K? Okey, kamu kena buat apa kalau dia suruh cari beza? Tolak. Kena tolak. Okey, terima kasih. Okey, sebelum kita kena tolak, kita kena tengok dulu dia punya nilai bilangan pemadam dalam J dengan K, betul? Okey, J dia dalam bentuk apa ni? Perpuluhan juta. Kan? J dalam bentuk perpuluhan juta. K pula dalam pecahan juta. Jadi kalau kita nak buat operasi tolak pun, kita tak boleh nak buat lah. Sebab tak sama bentuk. So kamu kena samakan bentuk dengan cara kamu buat tukar dua-dua kepada nombor bulat. Jadi 0.05 juta. Kamu kena buat darab juta ke kena bahagi dengan 1 juta. Okey. Macam ni. Kalau kamu nak ingat darab ke bahagi. Kalau ada perkataan juta dalam perpuluhan ke pecahan ke, automatik dalam kepala kamu terus darab 1 juta. Okey. Terus kata. Ni mesti kena darab dengan 1 juta. Terus dapat nombor bulat dia. So nombor bulat dia adalah 50,000. So ini dapat 1 markah, kamu tulis nombor yang betul. Okey. Yang kedua pula, 1/4 juta. Juta tu kamu tukar jadi darab 1 juta. So bila darab dengan 1 juta, nombor bulat dia adalah 250,000. 50,000. Ni dapat 1 markah. Okey. Seterusnya satu lagi markah kan? Dia 3 markah kan? 3 markah dia bila kamu tolak dia dengan betul. 250 tolak dengan 50,000. So jawapan akhir kamu mesti dapat 200,000. Yang ini adalah markah yang ketiga. Okey, boleh? 3 markah. So hari ni bukan saja kita bincang pasal jawapan, cikgu bagi jawapan ke kamu, tapi juga kita kenal pasti markah dia dekat mana. So nanti kelas ujian selepas ni, bila kamu nak tulis je jawapan, pastikan tengok markah dulu. So markah dia akan menunjukkan berapa panjang jalan kira kamu. Kalau pendek tu masuk jalan kira pendek lah. Tak perlulah fikir panjang-panjang kan.
Okay, so soalan nombor yang kedua B, soalan dia 2 markah sahaja. So 2 markah biasanya jawab jalan kira dia 1 jalan kira ataupun 2 jalan kira lah. Okay, soalan B. Hayat. Bilangan pemadam di dalam kotak Q dibahagikan sama banyak ke dalam beberapa bekas. Setiap bekas mempunyai 500 pemadam. Berapakah bilangan bekas itu? Okay, jadi kalau kita nak cari bilangan bekas, okay, berapakah operasi apa yang paling sesuai untuk kita nak cari bilangan bekas itu tu? Bahagi. Bahagi. Dekat atas dia punya apa tu? Kata kunci. Okay, kata kunci dia adalah kata kunci bahagi. Yang dibahagi, betul tak? So automatik lah kena bahagi. So kalau kamu nak tahu operasi apa yang sesuai, tolong cari kata kunci. Tolong cari kata kunci. Okay. Okay, so apa yang kena bahagi? Kotak. Kotak Q. Kotak K. Kotak K ada 250,000. Jangan tersilap ambil Ada seorang kot je tak ingat siapa. 200 dia ambil. 200,000. Kalau kamu ambil 200,000 salah lah. Sebab dia kata kotak K. Kotak K 250. Bahagi dengan 500. Sebab dia kata satu bekas ada 500 pemadam. So kita nak cari berapa bekas kalau kita dah bahagikan semua sama rata 500 tu. Okay. So kamu dapat kira-kira dekat sini 500 jawapan dia. Dapat 500. Yang ni 1 markah, jawapan betul 1 markah. Kamu bahagi dekat bawah ni menunjukkan jalan kira yang betul 1 markah. Okey. So, cikgu tunjuklah jalan kira dia. So dekat sini kena bahagi dengan 500 kan. So kita buatlah sifir 500. Tapi 500 ni susah nak buat. Takkanlah ada dalam sifir 500 kan. Tapi sebenarnya senang je. Kamu buat sifir 5. Kamu tambah je kosong kat belakang. Kan? Jadilah sifir 500. So sini 5. Tolak dengan 2,500, dapat kosong. Kosong yang kat belakang tu bawa naik atas. 2 markah. Senang kan nak dapat markah? Senang sahaja. Janji jalan kira kamu betul je. Okey, boleh? Boleh faham? Dayan, Iris, Khalida, Imrah, Zarif, Ifah, Damia Najia, Damia Iman, Syafiqah, Fayat. Boleh? Boleh? Okey. Khalida okey, Khalida? Okey. Okey. So seterusnya soalan nombor 9. 9 ni sangat senang. Cikgu ni semua senang. Kalau kamu baca betul-betul, dia senang je sebenarnya soalan dia. Okey, soalan nombor 9. Jadual 2 menunjukkan bilangan penduduk mengikut negeri. So dalam jadual 2 tu ada berapa negeri? 4. Ada 4 negeri. Okey. Jadi dekat dalam 4 negeri tu, ada 1 negeri sahaja yang dia tak bagi betul-betul jumlah bilangan penduduk dia. Apa dia? Negeri mana? Yang dia tak bagi betul-betul. Bilangan? Negeri? R. R sahaja yang dia tak bagi betul-betul Dia kata 7,856 kurang daripada Q. So soalan dia, dia reflect balik. Hitung bilangan penduduk di negeri R. Okay, sebelum kamu nak cari nombor R, kamu kena tahu dulu Q. Sebab Q dia bagi dalam bentuk perpuluhan juta kan. Okay, so mula-mula kena tukar dulu perpuluhan juta ni kepada nombor bulat. Apakah nombor bulat dia? Untuk Q, 1.08 juta. 1,80,000.
1,80,000. Betul. Okay, siapa yang masih lemah lagi nak tukarkan kepada perpuluhan juta kepada nombor bulat? Kamu nampak tak perkataan juta tu? Darab terus dengan 1 juta. So dapatlah 1,80,000. Okey, lepas tu dia kata 7,856 kurang daripada Q. Maksud kalau kurang kamu kena tambah ke tolak? Kena dengan tolak. So pastikan kamu tolak bukannya tambah. Sebab kalau kamu tambah, jawapan kamu tak dapat 7,856. So tolak macam biasa, kena pinjam. Ada juga yang tak pinjam tu. Itu kena belajar balik. Tolak. Kan nak belajar balik tolak. Okey. So jawapan nombor A 1,072,144. Ini 1 markah. Kamu tolak dengan betul 1 markah lagi. 2 markah. Okey, boleh? Okey. Seterusnya soalan B, dia suruh cari bilangan untuk keempat-empat negeri itu. Bilangan apa? Bilangan penduduk. Jadi kalau nak cari bilangan penduduk untuk keempat-empat negeri, kamu kena buat operasi tambah. Kena tambah semualah. Tak kisahlah. Kalau kamu nak tambah dua-dua sikit-sikit pun boleh. Nak tambah sekaligus pun boleh. Janji kamu punya tukaran pecahan juta yang P tu betul. P tu berapa juta sebenarnya? 1/3/10 juta kepada nombor bulat dia berapa? 1,300,000. 1,300,000. Kalau kamu masih lagi lemah, kamu boleh tengok dekat sini. 1/3/10 darab dengan 1 juta. Okey. Satu yang besar ni, Dayan, tulis balik. Dekat depan ni, dekat jawapan dia. Okey, lepas tu 3/10 sahaja yang kamu kena darab dengan 1 juta. Okay, so darab, potong yang ni, potong kosong. So tulis balik 3 darab dengan 1,0,0,0,0. 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Macam tu je kita buat. Okay. So dia suruh cari jumlah, kamu kena tambah ke semua penduduk dan kamu akan dapat berapa jawapannya? 4,550,844. 4,550,844. Okey. Jadi bila kena tambah tu pastikan kamu tulis jawapan dengan betul. Sebab apa? Sebab ada juga yang ada buat kesalahan careless mistake. Dia tak boleh nak buat jawapan yang betul Okey. So markah dia dekat mana? Markah dia dekat 2 ni kamu tambah betul 1 markah. 1 markah. Jawapan betul 1 markah. Okay, boleh? Zarif? Zarif boleh dengar tak? Boleh? Boleh. Boleh faham tak soalan 9 ni? Boleh? Okay. Kalau kamu ada kesalahan, tolong buat pembetulan Okey, seterusnya soalan nombor 10. Boleh? Dah habis dah ke 9? Dah. Okey. Seterusnya nombor 10. Okey, Syafiqah, tolong baca nombor 10.
597,588 buah buku latihan telah diedarkan kepada 38 buah sekolah. Berapakah buah buku latihan setiap sekolah dapat? Okey, jadi kena buat operasi apa ni? Bahagi. Bahagi. Tapi ada juga yang buat operasi darab Kenapa? Okey, kenapa bahagi? Sebab dia kata diedarkan. Tak diedarkan ni dia sama maksud dibahagikan. Okey, diedarkan ni maksudnya dibahagikan, sama maksud. Apa lagi yang maksudkan yang diedarkan? Sama maksud dengan perkataan diedarkan. Sama banyak. Sama banyak. Lagi ada lagi tak? Diedarkan. Setakat tu yang tu lah. Dia ada beberapa perkataan lagi. So kamu kena bahagi dengan 597, 588 bahagi dengan 38. Okey, sifir 38 mestilah tak hafal kan? Jadi kamu kena buat sifir 38 tu dekat tepi. Dengan cara kamu tambah. Tambah je. Okey, tambah sahaja. 9 pula. 7. Tambah 38. 14. 11. Tambah 38. 12. 5. 1. So buatlah sampai 9 nombor bagi cukup Okey, so jawapan dia ke atas sepatutnya kamu dapat 15,726. Jawapan betul 1 markah. Kamu buat jalan kira yang dekat bawah ni betul 1 markah. Sebab tu jalan kira sangat penting. So siapa yang tak boleh yang dapat jawapan lain daripada yang cikgu tunjuk ni 15,726, kemungkinan kamu salah bahagi. So kena perhatikan, buat balik sifir 38 tu dengan betul. Pastikan sifir 38 yang dekat tepi tu betul. Tak ada kesilapan. Kurang kesilapan kamu. Baru kita boleh dapat markah. Okey, seterusnya soalan B. Syafiqah. B. Kilang Y mengeluarkan 87,582 paket snack sehari dan tidak beroperasi pada hari Isnin setiap minggu. Kira bilangan paket snack yang dikeluarkan oleh kilang itu dalam masa 4 minggu. Okey, sebelum kita kena buat operasi apa ni? Kamu Darab. faham tak? Darab kan? Okey. So kena darab dengan berapa? 24. Syafiqah kata kena darab dengan 24. Macam mana kamu dapat 24? Macam mana dapat 24? Sebab 1 minggu ada 7 hari. Dia kata dia tak beroperasi pada hari Isnin. Lepas tu dikira 6 lah hari. Lepas tu Betul. kiralah darab dengan 4. Jadi 6 darab 4, 24. Betul. Okey, so dia dapat 24. 24 ni 24 hari lah. 24 hari. Okey. Kenapa 6 hari? Sebab dalam 1 minggu sepatutnya ada 7 hari, betul tak? Tapi kilang ni dia cuti 1 hari, hari Isnin. So dia hanya beroperasi 6 hari sahaja. Jadi dia nak tahu dalam 4 minggu dia beroperasi berapa hari? Darablah dengan 4. So dapatlah 24 hari. Okey? Jadi 24 ni kamu darablah dengan 87,582. Sebab 1 hari dia boleh hasilkan banyak ni. So kamu darab dengan 24. Okey. So cikgu tulis dulu. Cikgu tulis terus jawapan dia dekat bawah.
So kamu dapat 2,101,968. Kamu dapat jawapan ni, dapat 2 markah. Ini 1 markah, atas ni dapat 1 markah. Yang 24 hari ni kamu tunjuk 1 markah, kamu darab dengan betul dapat jawapan, dapat lagi 1 markah. Okey. Jadi ada juga yang buat cara lain. Dia ada juga dia buat cara lain. Cara dia adalah dia pergi darab 6. Kemudian dia dapat jawapan, dia pergi darab dengan 4. Cara tu pun betul juga. Ni atau Okay. Mula-mula dia pergi darab dengan 6. Sebab dia kata dalam 1 minggu ada 6 hari yang dia beroperasi. So dapatlah 12, 48, 49, 30, 34, 42, 45, 48, 52. Okay. Kemudian jawapan ni dia pergi darab dengan 4. Kalau kamu tengok jawapan dia masih sama. 16, 19, 20, 21, 8, 9, 10, 20, 21. Kan? Sama kan? Sama. So markah dia dekat sini, kalau dia darab dengan betul, dekat 6 ni 1 markah. Dia darab 4 pula. Kemudian tu dapat 1 markah. Lepas tu dapat jawapan betul, dapat lagi 1 markah. Silap. 2 markah je pun. So 2 markah dia dekat sini je. Jawapan betul 1 markah. Lepas tu dia darab dengan 6, 1 markah. Okay, ada seorang tu dia pergi darab 6 je. Dia tak darab 4. So dapat 1 markah je lah. Dia tak dapat 2. Dia dapat 1 je. Okay, boleh? Boleh? So dekat soalan B ni dia ada 2 jalan. Mana-mana boleh. Dua-dua dapat markah. Okey. Ada soalan setakat ni? Ada? Dayan ada? Dayan? Damai Iman boleh? Ada soalan tak? Ifah? Iris? Zarif? Imra? Ada? Dah habis salin dah? Dah habis salin dah? Dah habis salin dah ke? Dah? Sudah? Sudah? Sudah, okey. Okey. Soalan nombor 11. Seterusnya soalan nombor 11. Iris? Iris ada tak? Ada? Tak ada? Okey, nombor 11 Khalidah. Tolong baca. Rajah 5 menunjukkan bilangan buah limau di dalam kotak A dan kotak B. A 8,745, biji limau. 9,255 biji limau. Semua buah limau itu dipaketkan semula ke dalam 45 buah bekas untuk diagihkan. Itu bilangan buah limau yang ada dalam satu paket baharu. Okey, so kena buat operasi apa dekat sini? Kamu buat macam mana Khalidah?
tambah. Tambah. Berapa tambah yang mana? Tambah yang mana? 8,000 tu tambah 9,000. Okey, betul. 8,000 tu tambah dengan 9,000. Kotak A tambah dengan kotak B. Okey, seterusnya ada lagi jalan kira ni. Kena buat apa pula? Bahagi. Bahagi. So jawapan dia tu lepas kita tambah kena bahagi dengan berapa? Bagi dengan berapa? 45. 45. Okey, very good. Betul. So kamu kena buat tambah dulu. Kena cari dulu jumlah A dengan B. So 8,745 tambah dengan 9,255. Kamu tambah. So kamu akan dapat 18,000. Betul? Cikgu silap ke? Betul, 18,000. Okey. So 18,000 ni kena bahagi. Kenapa? Sebab dia kata diagihkan. Lagi diagihkan. Maksud juga bahagi kan. Diedarkan, diagihkan, kena bahagilah. So bahagi dengan 45, 18,000. Okay. So kalau kamu masih ni buat sifir 45, macam biasa, cara yang sama. 9, 45, 5, 13, tambah lagi 45, 10, 8, 1. So 184 4 180 tolak dengan 180 dapat kosong. So kosong dekat atas, bawah naik atas. So jadilah jawapan dia 400 biji. Okay, markah dia dekat mana? Kamu tambah tu dapat 1 markah. Kemudian kamu bahagi dengan betul dan dapat jawapan 400. Dapat lagi 1 markah. Biji tu nak tulis boleh, tak nak tulis pun tak apa. Cikgu tengok nombor dengan jalan kira je. Betul, dapat markah. Okey, seterusnya soalan B. Khalida tolong baca. Taman Indah mendapat 22 kotak buah limau. Kemudian mereka tidak dapati 1,008 buah limau itu telah rosak. Berapakah bagi buah limau yang masih elok? Okey. Jadi dekat soalan B ni dia ada silap sikit kan. Satu kataan je silap. Kataan dia adalah paket. Kenapa kata paket? Sebab dekat dalam ni sepatutnya paket kan. Sepatutnya kotak. Bukan paket. Okey. Itu masa ujian hari tu cikgu dah pembetulkan. Paket ni sepatutnya tukar jadi kotak. Okey, Taman Indah mendapat 22 kotak buah limau. Kemudian mereka mendapati 1,008 buah limau itu telah rosak. Berapakah baki buah limau yang masih elok? So, dalam satu kotak ada berapa biji? Kotak ke bekas lah? Okey, kejap. Cikgu pula confuse Kotak kemudian dibahagikan ke dalam 45 bekas. Okey. So Taman Indah mendapat 22 bekas. Bukan kotak, bekas. Sepatutnya bekas. Betul tak? Betul lah. Okey. So paket ni kena tukarkan kepada bekas. Bukan paket, patutnya bekas. Kalau paket tu dia kecil lagi. Confuse juga. Okey. So jalan kira dia adalah satu bekas ada berapa buah limau? 400. 400 yang ke atas ni kan.
Satu bekas ada 400 buah limau. So, kita ada 22. So, 22 kena darab dengan 400. Okay, 22 kena darab dengan 400. So, jawapan dia kamu akan dapat 8,800. Okay, biji limau kesemuanya. Yang Taman Indah dapat Ini Taman Indah dapat. Okay, so Taman Indah dia dapati daripada 22 kotak, 22 bekas buah limau tu, ada 1,008 yang rosak. So kita nak tahu yang elok lah, sebab yang elok sahaja yang kita boleh makan. So 8,800 tolak dengan 1,008. Okay, so pinjam sini 7, 9, 10. 2, 9, 7, 7. Sini dapat 1 markah. Kamu darab ni dapat 1 markah. Kamu tolak dapat 1 markah. So 3 markah. Bekas ni. Confused. Tak apalah. Paket ni sepatutnya bekas. Atas ni pun sepatutnya bekas. Okay, so settle soalan nombor 11. Ada berapa soalan? Ada apa-apa soalan? Tak ada? Tak ada Okay, seterusnya soalan nombor 12. Okay, 12 ni ramai yang juga yang kurang memahami. Tapi tak apa, kita tengok soalan nombor 12. Start ni baru. Okay, soalan nombor 12. Cuba kamu baca soalan dia. Baca balik. So, dekat dalam jadual 2, jadual yang ditunjukkan, jadual 3, dia ada tunjukkan beberapa buah, pokok buah. Ada durian, ada cempedak, ada rambutan, ada manggis. Cuma dalam banyak-banyak buah ni, hanya manggis sahaja yang tidak diberi pecahan dia. Betul tak? Manggis je kita tak tahu. Okay. Hello. Ya? Nak tengok soalan 11B tadi boleh tak? Boleh. Oh, tak dapat tadi? Tak dapat nak tengok jawapan ni. Tu. Okay. Okay, so daripada jadual ni kita tak tahu manggis. Tapi dekat statement dekat bawah ni, dia kata apa? Bawah ni dia kata apa? Jumlah bilangan pokok di dusun itu ialah 1,240 batang. Maksud dia, kesemualah manggis, durian, cempedak, rambutan. Bila kita tambahkan ke semua pokok tu, kita dapat 1,240. Betul? Okay. So, dalam kat sini dia kata pecahan. Pecahan ni maksudnya dia bukan bilangan betul-betul, bukan bilangan pokok. Dia hanyalah pecahan. Okay, pecahan saja, dia tak ada unit. Okay, soalan A. Dia kata hitung bilangan pokok manggis. So, kita nak tahu manggis berapa. Okay, macam mana kita nak buat soalan ni? Ada siapa ada idea tak? Cikgu tahu kamu dah buat dah. Kamu bagi tahu lah apa yang kamu buat. Yang kamu rasa betul. Siapa yang nak kongsikan jawapan dia? Takut salah tu.
Okay. So, untuk sebelum kamu nak cari pokok manggis, bilangan dia, kamu kena tahu dulu pecahan dia. Betul tak? Kamu kena tahu dulu pecahan dia berapa. Sebelum kita tahu dia punya bilangan. Bilangan tu maksudnya berapa batang pokok lah. Jadi berapa batang kena nombor bulat. Jawapan dia kita kena dapatkan nombor bulat, bukan yang dalam pecahan. Okay, so untuk carikan nombor pecahan manggis, mula-mula kamu tambah semua ni dulu. Okay, 2/5 tambah 1/8 tambah dengan 1/4. Okay, so dekat sini kita boleh tukarkan kepada 40. 5 darab 8, 8 darab 5, 4 ni darab dengan 10. Semua jadi 40 bawah dia. Okay, 2 darab 8, 16, tambah darab 5, 5, tambah 10. So jawapan dia 21, 31. Okay, 31/40. Okay. Boleh? Okay, itu 31/40 ni adalah pecahan untuk durian, cempedak dan rambutan sahaja. Okay, untuk cari manggis, kamu kena ambil 40/40 tolak dengan 31/40. Sebab dia punya full dia 40. Kan? Ambil 40/40 tolak dengan 31/40. So manggis adalah 9/40. Ni manggis. Pecahan manggis. Setakat ni ada soalan? Ada? Tak ada? Okay. Tak ada. Okay. So pecahan manggis, baru kita dapat pecahan manggis, kita tak dapat bilangan lagi. So kena balik 9/40 darab dengan 1240. Yang ni baru dapat jawapan yang sebenar, 279 batang pokok. Ni boleh potong. Ni boleh potong, dapat 3, ni dapat 1. 31 darab 9, 1927. Okay, ini jawapan dia. Okay, markah dia dekat sini. Kamu markah yang pertama jawapan betul. Ni jawapan betul markah pertama. Lepas tu markah yang kedua kamu darab dengan betul. Markah yang ketiga adalah kamu dapat pecahan manggis tu yang betul. 3 markah. Saya salah kat sini tu. Salah kat sini je. Sebab saya buat pecahan durian, cempedak dengan rambutan tu saya tukar ke nombor bulat. Okey. Lepas tu? Lepas tu tambah semua dapat 775. 775. Lepas tu 1240 tolak 775 dapat 465. Okey. Sebenarnya cara Fayat tu betul juga sebab kamu cari semua dulu kan. Jadi contoh cara Fayat. Dia ada boleh juga buat cara ni. Ni cara kedua. Okay, cara kedua adalah kamu kena cari dulu setiap pokok tu ada berapa.
Contoh pula. Contoh durian 2/5 kan? Okey, darab dengan 1240 dapat jawapan. Lepas tu cempedak 1/8 darab dengan 1240 dapat jawapan. Kemudian rambutan 1/4 darab dengan 1240 dapat jawapan. Kemudian ambil jawapan ni, yang kamu dapat ni, kamu tambah, dapat lagi jawapan yang kedua. Lepas tu jawapan yang ini, kamu tolak dengan 1240. So dapatlah jawapan manggis. Faham tak? Faham tak? Tak faham? Faham itu pun betul juga. Ni dapat 2, 24, 4, 4, 08, 16, 8, 9, 4. 1, 4, 5, 4, 5. Fayat tengok pecahan ni, dia punya bila lepas darab tu betul tak nombor dia? So, lepas tu tambah. Ketiga-tiga ni tambah. Tiga-tiga pokok yang kita baru cari tu kita tambah. 6 tambah 5 tambah 0, 11. 10, 15, 16. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bila tambah dapat 961. Dapat tak 961? Kalau kamu tak dapat, maksudnya kamu tersilap tambah lah. Bila kamu tambah, kamu sepatutnya dapat 961. Lepas tu barulah tolak. 961. So dapat jawapan yang sama. 279. Pokok manggis. Okay, ada dua cara. Dua-dua dapat markah. So, kamu boleh juga nak saling cari yang kedua ni. Boleh juga untuk tambah pengetahuan kan. Tambah ilmu. Okey, seterusnya soalan B. Dia suruh cari bilangan pokok durian. Jadi untunglah siapa yang buat cara yang kedua. Sebab dia dah tahu dah jawapan dia. Dia dah buat dah. Betul tak? Okey. Siapa yang buat cara pertama, dia kena buat jalan kira dia lain. Iaitu dia kena ambil pecahan durian. Durian 2/5, betul tak? Okey, darab dengan 1240. So darab ni kita boleh buat potong-potong. Okey, buat potong-potong. 2 baki dia 2, 24. Kita ambil 4 baki dia 4, 48. Kemudian 2 darab 8, 16. 4 darab 2, 8 tambah 1, 9. 2 darab 2, 4. Jadi durian ada 496 pokok. Markah dia, jawapan betul dapat 1 markah. Kamu buat jalan kira betul, iaitu kamu pecahan darab dengan 1240, dapat 1 lagi markah. 2 markah. Okey dah. Okey. So cikgu nak pederaskan, cikgu nak cepatkan sebab takut tak sempat. Okey, soalan nombor 13. Okey, soalan nombor 13. Ini adalah tambah dengan tolak anu. So macam biasa sebelum ni cikgu pernah bagi tahu tambah kalau kamu nak pindahkan dia jadi tolak. Pernah tak cikgu bagi tahu sebelum ni? Pernah. Pernah. Okey. Tambah nombor yang depan dia tambah, kamu pindahkan ke sebelah kanan dia jadi tolak.
Okey. Kalau ada nombor yang depan dia ada tolak, bila kamu pindahkan ke sebelah sana dia jadi tambah. Dia jadi lawan Okey. So dekat soalan P ni kamu nak cari P. Okey, nak cari P. Okey, so depan 38,976 dia tambah kan? So bila kamu pindahkan dia jadi tolak. Kena tolak dengan nombor besar iaitu 56,357 tolak dengan 38,976. So kamu dapat jawapan dia 1 pinjam 2 15 1 2 3 4 5 6 7 8 pinjam 5 12 3 pinjam lagi 4 15 7 1. Okey. Lepas tu ambil ni 17,381. Okey. Tolak 12,576 kan? Okey, bila pindah, apa kalau kita tolak? Bila pindah dia jadi tambah. So kita kena tambahlah dengan 12,576. Okey, 15, 8, 9, 92. So ni jawapan dia. 29,957. Jawapan betul 1 markah. Kamu tolak ni dapat 1 markah. Kamu buat tambah dengan tolak ni pun dapat 1 markah. Dia setengah-setengah. So dapat total 3 markah. Okey, soalan B. Tulis jawapan dalam perkataan. Tulis je jawapan dia. 29,000. Dalam perkataan. Kena eja lah. 29,957. 1 markah. Seterusnya dia suruh bundarkan kepada puluh ribu terdekat. 10,000 nombor dia apa? Nombor dia nombor 2. nombor 2. Jiran dia nombor 9. Jadi 9 tu kaya. So bila kaya macam biasa tambah 1 dekat 2. So jawapan dia 30,000. 1 markah. Okey, boleh? Dapat? Dapat. Dapat Ada lagi tak yang tak dapat yang tambah dengan tolak anu tu? Tu cikgu dah tulis dah jawapan dia. Kamu kena pindah nombor tu ke sebelah kanan. Pindah nombor. Bila pindah nombor kena sekali dengan dia punya operasi kat depan. So bila pindah, operasi dia tak samalah. Bila pindah, operasi dia jadi lain. Okey, seterus soalan nombor 4, second last Okay. Cik Lim dapat menjual 18,750 helai baju dalam masa sebulan. Berapa helai baju yang dapat Encik Lim jual dalam masa setengah tahun? Setengah tahun ada berapa bulan? 6. Ada berapa bulan? Ada 6. Ada 6 bulan. Jadi kalau dalam 1 bulan dia jual 18,750. Kalau dalam masa 6 bulan kamu kena darab. So jawapan kamu ialah 12,500. Darab sahaja. 2 markah. 1 markah di atas, 1 markah di bawah. Tak boleh padam lah pula. Boleh. Boleh padam. Okay, settle.
Soalan B, dia suruh cari untung. Kalau dia kata satu baju, untung dia RM15. Wow, mahal dia baju dia. Okey, satu baju, selai baju dia untung dia RM15. Jadi soalan dia, untung Encik Lim dalam masa setengah tahun berapa? Aku kena buat apa? Darab. Darab dengan berapa? 112 tu darab dengan 15. 112 tu darab dengan 15. Ya, betul tu. Jadi, dalam masa 6 bulan, dia jual 112,500 baju kan? Jadi kalau kita nak cari untung dia dalam masa 6 bulan, kamu ambil lah baju dia. Baju dia ada berapa? 112,500. Lepas tu darab dengan keuntungan dia. Keuntungan dia RM15. Okay. So darab, kamu boleh buat darab macam biasa ataupun darab macam bentuk lattice. Dua, satu. So tambah bawah dia 0,057781. Jawapan dia yang ini. Ada RM sebab dia kata dia nak untung. Bila untung kena ada RM. Kamu darab dapat 1 markah. Kamu dapat jawapan dapat 1 markah. Imra, okey? Fayad? Iris? Okey, Cikgu. Okey, Ifah? Damai Iman? Damai Najhah? Okey, boleh? Zarif? Dayan? Boleh? Boleh. Boleh, okey. So boleh dah, habis dah salin. Belum lagi? Dah habis Dah, okey. Seterusnya soalan yang terakhir, soalan nombor 15. Dia cerita pasal biskut, soalan biskut. Okay. So soalan ni, dalam satu dulang dia ada berapa biskut? Dia bakar? 18. 18 keping biskut. Jadi soalan A dia kata, Puan Balkis dia dah masak, dia dah bakar 420. Kan? Jadi berapa biskut yang dibuat? Kamu kena buat apa? Kena operasi apa? Darab. Betul, kamu kena buat operasi darab. Sebab apa? Sebab dia dah buat 420 kali. Dia buat benda yang sama sebanyak 420 kali dan dalam satu dulang tu ada nombor yang sama, 18 biskut. Jadi adalah kena darab lah. 420 darab dengan 18. So darab. Kamu buat darab lah yang 2 kali tu kan. Kamu tambah bawah tu. So last kali dapat 7,560. Betul 1 markah. Kamu darab dapat 1 markah. Total 2 markah. Kamu pernah buat biskut tak? Biskut raya? Pernah buat? Pernah buat. Jadi kamu faham lah berapa kali yang kamu kena buat tu. Banyak kali. Okay. Apa dia? Dah lama tak. Oh, dah lama tak buat. Okay, tapi kamu pernah buat lah kan? Pernah buat tu tak apalah. Jadi kamu faham lah perasaan buat benda yang sama banyak kali. Okay, soalan nombor 2 B. Okay, Puan Balkis lepas dia buat biskut, dia masukkan biskut-biskut yang dia buat tu ke dalam 25 pula ke dalam balang. Okay, dan jadi dalam satu balang
dalam satu balang ada 25 biskut. So soalan dia, kalau dia masukkan semua biskut yang dia buat tu ke dalam balang dan satu balang ada 25 biskut, soalan dia berapa balang yang dia dapat? 302 balang. 302 balang. Soalan yang dia tanya, berapa keping biskut yang dia tak dapat masukkan? 10. 10. Macam kamu dapat 10? 7,560 bagi 25. Ya, betul tu. Kamu kena bahagi. So sebenarnya dekat dalam soalan ni dia tanya keping biskut kan yang tak dapat masuk kan. So dekat sini adalah kamu kena cari baki daripada bahagi. So 25 dekat luar, 7,560 dekat dalam. So kamu bahagi, atas dia mesti dapat 302. Betul? 75. Bawah dia, kamu akan dapat 10. Baki dia. So kita nak jawapan yang ini. Baki. So kamu rasa 10 keping biskut yang tak dapat masuk ni sebenarnya dia masuk kat mana? Dia masuk dalam mulut kita. Jadi itulah jawapan dia. Okay, so habis kelas kita hari ni dengan habisnya kelas, habisnya kertas ni. So ada apa-apa soalan sebelum kita tangguh kelas ke minggu depan? Tak ada lah. Tak ada. Okay, boleh faham tak? Boleh. Sepanjang Boleh. semua soalan yang kita bincang bagi jawapan ni. Boleh? Boleh. Boleh, alhamdulillah. Okay, so boleh buka kamera? Okey. Siapa yang tak buka, siapa yang tutup tu boleh buka.